Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini kita akan belajar mengenai adab terhadap ibu bapa. Pertama sekali, kita akan lihat terlebih dahulu isi kandungan yang akan kita pelajari pada hari ini. Pada hari ini, kamu semua akan didedahkan dengan konsep keibubapaan, dalil wajib kita untuk mentaati ibu bapa, sebab kenapa kita harus untuk mentaati ibu bapa, adab terhadap ibu bapa, cara untuk berbakti kepada ibu bapa, dan terakhir sekali ialah doa untuk kesejahteraan ibu bapa. Okey, seterusnya kita masuk kepada konsep keibubapaan. Ibu dan bapa, siapakah mereka? Okey, ibu dan bapa ni ialah insan yang paling rapat dengan anak-anak. Mereka inilah yang bertanggungjawab untuk mencari nafkah dan mendidik kita dari kecil hingga dewasa. Ibu ialah seorang wanita yang telah mengandungkan kita selama 9 bulan, manakala ayah ialah seorang ketua keluarga yang menjaga anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Oleh yang demikian, kita sebagai seorang anak wajib untuk mentaati segala perintah ibu bapa. Seterusnya, kita beralih kepada dalil wajib beradab kepada ibu bapa. Kita sebagai umat Islam wajib untuk mentaati ibu bapa kita sendiri. Ini adalah kerana sudah jelas dalam Al-Quran diberitahu akan perintah kita sebagai umat hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentaati kedua ibu bapa kita. Ayat yang diperintahkan ini adalah dari surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka, yakni sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan ha, dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, iaitu perkataan yang bersopan santun. Okey. Ayat Al-Quran ni daripada surah Al-Isra iaitu ayat 23. Okey, jadi sewajibnya kita sebagai hamba Allah ni mentaati kedua ibu bapa kita selagi mana mereka membawa kita ke arah kebaikan. Kemudiannya, kita beralih kepada sebab wajib untuk kita sebagai anak berbakti kepada ibu bapa kita. Di sini, saya sediakan 4 sebab. Sebab yang pertama ialah kerana amalan ini menjadi perintah dan dituntut di dalam agama kita, iaitu agama Islam, berdasarkan surah yang saya bacakan tadi, iaitu surah Al-Isra ayat 23. Yang kedua ialah untuk membalas jasa mereka mendidik kita sejak kecil. Jika di waktu kecil mereka sudah menjaga kita, jadi ketika kita membesar inilah baru boleh kita membalas jasa mereka. Yang ketiga ialah supaya kita sebagai seorang anak mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir ialah dapat menjamin keamanan sesebuah keluarga.
ini adalah kerana apabila kita mentaati ibu bapa kita, maka kehidupan keluarga juga akan menjadi aman tanpa berlaku sebarang pergaduhan. Seterusnya ialah adab terhadap ibu bapa. Terdapat dua adab terhadap ibu bapa. Yang pertama ialah ketika bercakap dan yang kedua ialah adab ketika bergaul. Adab terhadap ibu bapa ketika bercakap ialah yang pertama, kita hendaklah bercakap dengan hormat dan sopan. Ketika bercakap, kita hendaklah bercakap dengan merendahkan suara dan bukannya secara menengking dan sebagainya. Seterusnya ialah kita hendaklah bermuka manis semasa bercakap dengan mereka dan bukannya muka yang masam dan juga bengis. Kemudiannya ialah ketika bercakap, sewajarnya kita menggunakan bahasa yang baik dan tidak mengeluarkan kata-kata yang kesat. Terakhir sekali ialah tidak meninggikan suara kepada mereka walaupun terdapat kemarahan yang melanda dalam diri kita. Adab yang kedua ialah ketika pergaulan ataupun bertemu dengan mereka. Yang pertama ialah dengan memberi kehormatan semasa bertemu dengan mereka. Contohnya, menyapa mereka dengan baik dan sebagainya. Yang kedua ialah meminta keizinan kepada mereka apabila hendak keluar dari rumah. Kemudiannya ialah mencium tangan mereka sebelum keluar rumah. Yang terakhir ialah jangan bersikap kurang ajar dengan mereka. Apabila mereka menegur kesalahan yang dilakukan oleh kita, jangan pernah sesekali marah dan menengking mereka untuk memberontak. Sebaliknya, menerima teguran dan nasihat daripada mereka. Selepas itu ialah cara kita untuk berbakti kepada ibu bapa kita. Terdapat dua cara, iaitu ketika mana mereka masih hidup dan ketika mana mereka sudah meninggal dunia. Cara yang pertama ialah ketika mereka masih hidup, dengan menjaga mereka ketika mereka tua dan sedang sakit. Seterusnya ialah memberi nafkah kepada mereka. Walaupun dengan kadar yang sedikit, tetapi berikanlah atas dasar berbakti kepada mereka. Kemudiannya ialah dengan selalu menziarahi mereka sekiranya sudah tidak tinggal bersama. Yang terakhir ialah dengan sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka setiap kali habis solat. Cara untuk berbakti yang kedua ialah ketika mana mereka sudah meninggal dunia, iaitu dengan mendoakan keampunan buat mereka. Selalu mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala kesalahan yang dilakukan oleh ibu bapa kita ketika mereka masih hidup. Seterusnya ialah dengan membayar hutang mereka sekiranya ada. Kemudiannya ialah dengan melaksanakan wasiat mereka. Yang terakhir ialah dengan berbuat baik kepada kawan-kawan mereka. Jangan pernah memutuskan ikatan silaturahim yang telah ibu bapa kita jalinkan bersama sahabat mereka. Cuba untuk berbuat baik kepada sahabat mereka juga. Baiklah, yang terakhir sekali, mari kita sama-sama membaca doa bagi kesejahteraan ibu bapa kita sentiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Maksudnya, ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak kecil. Baiklah, setakat itu sahaja pembelajaran kita berkaitan dengan adab dengan ibu bapa pada hari ini. Dapat disimpulkan di sini, kita sebagai seorang umat Islam dan juga sebagai seorang anak wajib untuk mentaati perintah kedua ibu bapa kita. Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi hamba-Nya yang menuruti segala perintahnya. Oleh yang demikian, taatilah segala perintah ibu bapa kita selagi mana perintah tersebut tidak melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian itu sahaja. Terima kasih.